TV KPM. Beli. Abang, Kak. Abang, Kak, saya ada jual susu ni. Susu ni berkhasiat. Lah, takkan lalu je. Kak. Adik. Susu ni berkhasiat ni. Siapa nak susu? Jual. Wah, Cik jual apa ni? Cik, saya jual susu segar ni. Ada 2 dekat sini ni. Wah, menarik tu. Saya memang suka minum susu segar ni. Ni datang jauh susu ni, Cik. Dari Sabah datang ni. Wah. Nak beli? Cik nak beli? Ya, saya rasa Tapi kenapa ada 2 yang berbeza ya? Alah, luar je beza. Dalam sama je. Ya ke? Tapi saya rasa saya nak pilih yang inilah. Oh, yang tu? Saya nampak menarik lah. Tapi Cik, kalau Cik ambil 2, saya bagi potongan harga. Ataupun Cik ambil yang ni pun okey juga. Saya bagi potongan harga yang banyak untuk Cik. Ya ke? Tapi saya betul? rasa yang ni lengkap dengan faktanya. Saya tahu siapa pengeluarnya. Apa khasiatnya. Okey. Berbanding yang ni kosong je. Boleh percaya ke? Boleh Cik. Takkan tak boleh. Mesti boleh. Betul Cik. Kalau Cik nak 3, Cik nak 2, saya bagi 1 Tak bunga. apalah. Saya lebih suka produk ni. Okey, boleh. Tak ada masalah. Kalau macam tu, saya bungkuskan untuk Cik lah. Ya, baik. Confirm Cik Ya, betul. Pasti? Pasti. Yakin? Yakin Baik, sangat. saya bungkuskan untuk Cik. Sekejap Cik Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Syamira Nazir. Hari ini saya menjadi jurujual. Jurujual susu hari ini, di mana hari ini kita nak belajar mata pelajaran kita reka bentuk grafik digital, dan tajuk dia sangat dekat dengan jiwa saya sebagai seorang graduan keusahawanan kerana hari ini tajuknya merupakan keusahawanan, dan bersama dengan kita guru yang sangat berpengalaman, Cikgu Abdul Halim. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke kelas pada hari ini Cikgu. Ya, terima kasih. Baik, Cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, saya ingin mempersilakan Cikgu untuk salutasi tangan terlebih dahulu. Ya, baik Mira. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih, dan saya juga. Baik, kepada semua murid-murid yang berada di rumah, terutamanya murid-murid yang akan menduduki kertas SPM tidak lama lagi, mereka pun sekarang sudah dapatkan suntikan vaksin. Jadi tahniah diucapkan, dan juga kepada anda yang belum dapatkan lagi vaksinasi, bolehlah dapatkan dengan segera. Baik Cikgu Abdul Halim, Cikgu boleh ketengah sedikit Cikgu? Boleh. Okey, terima kasih Cikgu. Cikgu, hari ni Cikgu kita nak belajar pasal reka bentuk digital, teknologi. Grafik digital Cikgu. Ya. Tapi apa kaitannya pula dengan saya menjual susu tadi? Yelah, kalau Mira lihat tadi kan, 2 botol yang berbeza. Satu yang mempunyai label. Dan satu lagi yang kosong. Jadi apabila kita ingin mendapatkan sesuatu produk, tentulah kita ingin mendapatkan produk yang kita percayai, bermaklumat kan. Betul tak Mira? Betul. Ya. Wah, itulah maksudnya maklumat dekat luar kotak tu atau packaging tu penting rupanya Cikgu. Betul Mira, sangat-sangat penting kerana kita mendapat segala informasi tentang produk pada label produk tersebut kan. Penting rupanya pembungkusan ni. Baik Cikgu. Kita pun pada hari ini, kelas kita bukan hanya ada Cikgu dan juga saya, tapi ada juga murid-murid Cikgu, kawan-kawan baru saya di dalam talian. Assalamualaikum semua. Hai. Wah, nampak semuanya bersemangat pada hari ini. Jadi, kita ada 5 orang murid dari SMK Bukit Gambir, Tangkak Johor. Boleh kita minta mereka untuk perkenalkan diri terlebih dahulu? Kita minta Nurul Nadia. Hai Nurul. Hai, nama saya Nurul Nadia binti Muhammad Zainuddin daripada Sekolah Menengah Kelas Bukit Gambir. Boleh panggil saya Nurul Nadia. Okey, cita-cita nak jadi apa tu? Cita-cita saya untuk menjadi seorang jurugambar yang berjaya suatu hari nanti. Wah, jurugambar Cikgu. Lepas tu boleh buka premis perniagaan sendiri kan? Mana Betul, tahu. Mira. Okey, baik. Terima kasih Nadia. Seterusnya kita ada Marsha Shasha. Silakan Marsha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Marsha Shasha binti Muhammad Zalani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir.
Cita-cita saya nak jadi jurugambar. Wah, jurugambar juga. Gambar juga. Kita dah ada dah ni. Jurugambar perempuan susah nak jumpa cikgu. Betul, Okey. Mira. Baik, yang ketiga kita ada Muhammad Adam. Hai Adam. Hai, nama saya Muhammad Adam Danish bin Muhammad Ghani dari SMK Bukit Gambir. Okey. Apa cita-cita Adam? Nak tahu juga ni. Jururawat. Wah, jururawat. Wah, hebat. Baik, terima kasih Adam. Yang kelima kita ada Ainur Raudah. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera untuk Kak Mira. Nama saya Anwara binti Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir. Cita-cita saya nak jadi seorang usahawan yang berjaya. Wah, usahawan yang berjaya. Hebat, semoga dipermudahkan suatu hari nanti. Dan yang terakhir sekali kita ada Muhammad Amar. Hai Amar. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir. Cita-cita saya nak jadi seorang pereka fotografi. Wah, mereka fotografi. Baik, terima kasih Amar. Ini dia 5 orang kawan-kawan baru saya di dalam talian. Masing-masing mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa, cita-cita yang baik, cita-cita yang murni juga. Semoga dipermudahkan dan diharapkan dengan kelas kita pada hari ini dapat membantu mereka untuk fahami lagi tentang keusahawanan tu cikgu. Ya, betul Mira. Dalam tajuk kita pada hari Ya, ini. betul. Betul cikgu ya? Ya, betul. Dan saya tengok cikgu pun banyak juga nak mengajar pada Ya, hari ini objektifnya. insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita berhenti berehat seketika dulu, cikgu. Ya, boleh. Okey, kita biarkan mereka semua bersedia. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 bersama saya Syamira Nazir, di mana hari ini kita nak belajar tentang reka bentuk grafik digital. Tetapi sebelum itu, saya nak tanya dulu pendapat kawan-kawan saya dalam talian ni. Bagaimana pendapat mereka tentang mata pelajaran yang akan kita belajar sama-sama pada hari ini? Saya nak tanya Muhammad Amar lah. Amar? Ya. Apa pendapat Amar tentang mata pelajaran yang kita nak belajar pada hari ini? Pada pandangan saya ambil dalam bidang ni dapat belajar membuat suatu produk. Wah, dapat membuat satu produk yang baik. Betul cikgu ya? Ya, betul Mira. Satu produk yang lengkap. Ya. Okey, terima kasih Amar. Seterusnya saya nak tanya siapa ya? Cikgu, saya pilih Marsha boleh cikgu? Boleh, silakan. Kita tanya Marsha. Subjek ini bagi saya dapat belajar perkara baru. Betul, dapat mempelajari perkara-perkara baru kan cikgu? Ya, betul. Kan? Okey, terima kasih Marsha. Yang ketiga, saya nak tanya Ainul. Ainul Raudah, silakan Ainul. Okey, bagi saya subjek reka bentuk grafik ni adalah bahagian dari strategi pemasaran setiap perniagaan. Sebab tu saya memilih untuk belajar reka bentuk grafik. Wow, hebat. Okey, terima kasih Ainul. Betul tu cikgu kan. Ya, Mira. Dalam mereka bentuk grafik digital ni pun sangat penting juga, terutama sekali apabila kita nak berniaga. Betul. Okey cikgu, kita dah dengar pendapat murid-murid tentang mata pelajaran ini. Ya. Jadi saya pun nak tahu juga dengan lebih mendalam apa Baik. cikgu nak fokuskan dalam tajuk keusahawanan ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Okey, saya akan mulakan. Jadi semua dah tahu tentang subjek mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu reka bentuk grafik digital. Okey. Tajuk yang kita akan fokuskan pada hari ini iaitu modul yang ketujuh, keusahawanan. Okey, kita lihat sedikit isu sukatan kandungan dia, isu dan trend masa depan. Kita nak tahu juga. Kemudian asas keusahawanan dan projek projek pameran kreatif ya. Okey. Kemudian standard pembelajaran yang murid-murid akan ikuti ialah menjelaskan isu etika dan perundangan yang berkaitan dengan grafik. Okey, kemudian yang kedua mengira kos projek bagi penghasilan karya grafik digital, dan seterusnya membuat analisis strategi pemasaran untuk mempromosikan karya grafik menerusi pameran. Okey. Okey, jadi saya nak beralih kepada
teori yang kita pernah belajar dulu ya murid-murid. Okey, kita imbas kembali. Okey. Jadi yang pertama kita nak sentuh, saya nak sentuh tentang isu dan trend masa hadapan. Okey. Jadi kalau Mira lihat saya, okey, saya berpakaian ada tak tokoh seperti seorang usahawan? Mira? Ada cikgu. Ada ya? Ada. Okey, boleh jadi seorang usahawan ya? You tahu cikgu sebab cikgu Okey. lekap bersut. Nampak ke boleh percayaan di situ cikgu? Okey, baik Mira. Okey, jadi kita nak lihat etika seorang pereka grafik. Jadi dalam kita menjadi seorang pereka, kita mesti ada etika yang kita perlu amalkan. Okey, kita lihat kemahiran komunikasi. Okey, sangat penting kemahiran komunikasi di sini. Seperti Mira tadi, menjual produk tenusu kan, susu segar. Jadi kemahiran berkomunikasi dapat menarik kita punya pelanggan. Okey, kemudian seterusnya penyelesai masalah. Seorang pereka grafik ini dia mestilah menjadi penyelesai masalah. Okey, kenapa penyelesai masalah? Kerana klien akan datang kepada pereka grafik dengan membawa satu masalah. Contohnya, mereka baru menubuhkan sebuah perniagaan. Jadi mereka belum mempunyai identiti korporat seperti logo. Jadi pereka grafiklah yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian mampu terima kritikan. Jadi setiap karya yang kita hasilkan mungkin tidak boleh terus diterima oleh semua orang. Okey, mungkin ada ruang-ruang untuk kita perbaiki sesuatu karya kita. Okey, kemudian keterbukaan minda. Okey, ini juga kita kena berfikiran terbuka, melihat kepada pesaing, melihat kepada pandangan-pandangan orang yang berada di sekeliling kita. Kemudian kebolehpercayaan. Seorang pereka grafik juga mestilah boleh dipercayai. Okey, tidak plagiat hasil ciptaan orang lain. Okey, tidak menggunakan sumber yang tidak sah. Okey, inilah etika yang perlu ada bagi seorang pereka grafik. Seterusnya kita lihat, okey, isu etika dan juga perundangan. So sangat penting dalam kita menjadi seorang pereka grafik, kita juga terlibat dengan isu etika dan juga perundangan, iaitu pertama sekali perlindungan harta intelek. Okey, segala karya yang kita buat, reka bentuk yang kita hasilkan, seperti juga seorang komposer muzik kan. Jadi mereka bila mencipta lagu, itu adalah harta intelek mereka. Okey, jadi perkara ini perlulah dilindungi. Kemudian juga ada juga isu tentang jenayah cyber. Sekarang ni banyak jenayah cyber. Betul. Okey, boleh tak saya tanya pelajar saya? Boleh, bagi cikgu. contoh. Adam, boleh tak bagi satu contoh jenayah cyber yang kamu tahu? Scammer. Scammer, bagus Adam. Okey, Amar nak cuba? Silakan Amar. Penggodam. Okey, bagus. Okey, itu antara jenayah cyber yang sering kita dengar sekarang ya Mira, dan banyak lagi jenis jenayah cyber yang berlaku sekarang. Okey, kemudian netiquette. Okey, apa dia netiquette Ainul? Ainul? Ainul Raudah. Netiquette ialah etika berkomunikasi dalam talian. Okey, ketika dalam talian, ketika di media sosial, kita perlu juga menjaga etika sebagai seorang pelayar kan di situ. Sekiranya kita nak memberi komen ataupun hendak menulis sesuatu, okey, jadi kita kena ada etika-etika yang tertentu yang kita perlu ikuti ya. Betul cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kita nak lihat bidang undang-undang harta intelek. Sebab kita seorang pereka grafik, jadi kita nak jaga karya kita tadi. Okey, kita nak lihat bidang undang-undang yang melibatkan harta intelek ini, iaitu hak cipta, ya, paten, cap dagangan, reka bentuk industri, petunjuk geografi dan juga reka bentuk susun atau lita bersepadu. Okey, seterusnya. Okey, kita nak lihat apa dia. Saya akan sentuh 4 perkara yang penting dalam reka bentuk grafik, iaitu pertama hak cipta, ialah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya. Okey, dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 lah. Okey, paten merupakan satu hak eksklusif yang dianugerahkan untuk suatu reka cipta, sama ada berbentuk satu produk atau satu proses untuk melakukan sesuatu yang baharu atau penyelesaian teknikal ke atas sesuatu masalah. Jadi patennya dia ada akta juga, Akta Paten 1983 lah.
inovasi barulah biasanya. Cap dagangan bermaksud apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik. Akta Cap Dagangan 1979. Ini akta yang melindungi cap dagangan lah. Kadang-kadang kita ada terkeliru cap dagangan dengan jenama. Tetapi sekiranya jenama itu didaftarkan sebagai cap dagangan, so nampak dia macam samalah. Okey, jenama, kotakan pakaian dan sebagainya lah. Okey, kemudian reka bentuk perindustrian. Ciri bentuk, tata rajah, corak atau hiasan yang digunakan pada sesuatu barang melalui proses atau cara perindustrian. Perindustrian melibatkan skala yang besar lah. Akta Reka Bentuk Industri 1996. Okey, sekarang saya dah nak beralih kepada bagaimana kita nak menjawab dengan baik soalan bahagian A. Okey, sukses SPM kan 2021. Okey, boleh saya mulakan Mira? Boleh cikgu. Okey, baik. Contoh soalan yang pertama, sebahagian daripada pernyataan pada jadual 1 berkaitan dengan bidang undang-undang harta intelek. Okey. Berdasarkan jadual 1, tandakan tik bagi maksud bidang undang-undang harta intelek yang betul, okey, dan pangkah untuk yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, dia nak yang betul, kamu tandakan tik. Okey, boleh saya pilih pelajar Boleh, untuk cikgu. menjawab. Cikgu nak pilih siapa, cikgu? Saya pilih Marsha lah untuk jawab soalan yang pertama ni. Silakan Marsha. Nama yang bertuah pada hari ini. Ya. Saya jawab betul. Hak cipta, hak eksklusi yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta karya. Pertama betul Marsha? Betul. Okey. Cap dagangan. Yang kedua, hak eksklusif yang dianugerahkan untuk sesuatu produk atau proses. Marsha? Salah. Salah. Okey. Reka bentuk perindustrian. Hak monopoli terhadap reka bentuk luaran sesuatu barangan yang dihasilkan secara meluas. Betul. Betul. Okey, saya nak tanya sedikit. Kenapa cap dagangan ni salah, Marsha? Kenapa Marsha? Boleh Marsha kongsikan jawapan? Kenapa salah? Tadi dalam nota sebelum ni saya dah nyatakan tentang cap dagangan. Kenapa salah agak-agak? Dia bermula dengan huruf P. Betul cikgu? Ya, okey. Okey, ada yang nak membantu. Kita tengok Adam nampak Adam. senyum di situ. Adam, nak cuba, menolong. Silakan Adam. Sebab dia dianugerahkan untuk sesuatu produk atau proses. Okey, sebab ini produk atau proses. Produk atau proses ni bukan untuk cap dagangan. Cap dagangan tadi itu tanda. Tak kiralah huruf ke simbol ke, tanda kepada sebuah entiti perniagaan tu. Okey, jadi kita semak jawapan Marsha tadi. Marsha dapat menjawab dengan baiklah. Okey, semuanya jawapan yang Marsha berikan betul. Wah, Okey, tahniah Marsha. Okey, seterusnya. Okey, boleh cikgu? Seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Kita beralih pada soalan yang kedua. A dan B pada jadual 2 adalah berkaitan dengan akta harta intelek. Okey, masih lagi berkaitan dengan akta. Okey, A, sesuatu ciptaan dalam bentuk produk atau proses boleh didaftarkan dengan syarat ciptaan itu mestilah baharu dan boleh diaplikasikan dalam industri. B, memberi perlindungan kepada tanda atau simbol yang diletakkan pada barang atau perkhidmatan bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara barang atau perkhidmatan dengan tuan punya cap dagangan berkenaan. Okey, berdasarkan jadual 2, nyatakan akta yang berlabel. Okey, jadi murid-murid semua, pertama sekali kita mestilah melihat pernyataan yang diberikan dan mencari kata kunci. Okey, contohnya saya gariskanlah di sini untuk pernyataan A mestilah baharu dan boleh diaplikasikan dalam industri. Kemudian yang bawah ini ialah memberikan perlindungan tanda atau simbol yang diletakkan pada barang. Lihat di sini ada clue lah bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Okey, persilakan siapa Amar boleh cikgu? Amar, silakan Amar. Boleh Amar. Silakan Amar. Apa yang
Yang A tu B. Apa dia Amar? Okey, tak apa. Seperti ada sedikit ada gangguan teknikal di situ. Ya, baik. Okey, kita minta Nadia lah cikgu. Silakan Nadia. Tolong Amar, boleh Nadia? A tu dia akta pattern. Akta pattern ya. Okey. Dan B apa dia? B, maaf cikgu, saya terlupa B. B terlupa. Okey, mungkin Rauda boleh bantu? B jawapan dia Akta Cap Dagangan 1979. Okey, baik. Kita lihat jawapan pelajar-pelajar saya tadi, murid-murid saya tadi. Okey, betul lah ya. A ialah Akta Paten 1983. Kerana ada perkataan mestilah baharu dan boleh diaplikasikan. Okey. Sedia inovasi baru boleh didaftarkan di bawah Akta Paten lah. Baik. Okey, kemudian yang B pula, kerana ada tanda atau simbol pada barang itu tadi, ataupun di sini pun ada clue juga. Tuan punya cap dagangan. Okey, di situlah kamu boleh dapat menjawab dengan baik kan. Akta Cap Dagangan 1979. 9. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik, soalan seterusnya. Okey, Wah, jadual ketiga menunjukkan dua kategori cap dagangan. Okey, yang A cap kolektif, B cap perakuan. Okey, berdasarkan jadual 3, padankan kategori itu dengan pernyataan yang betul dengan menulis A atau B pada ruang jawapan. Okey, kita lihat pernyataannya. Okey, tanda kolektif hendaklah menjadi tanda membezakan barangan atau perkhidmatan ahli persatuan yang merupakan pemilik. Okay? Dan pernyataan yang kedua, tanda pensijilan hendaklah menjadi tanda yang menunjukkan bahawa barangan atau perkhidmatan yang berkaitan dengannya disahkan oleh pemilik. Okey? Siapa nak cuba jawab? Baik. Dia ada beza cikgu tanda kolektif dengan tanda pensijilan di situ. Ya, betul jadi kita kena lihat dululah ya. Jangan sampai terkeliru menyebabkan kita tersilap membuat pilihan jawapan. Okey. Okey, persilakan Nurul Nadia. Silakan Nadia. Untuk jawapan yang pertama B, jawapan yang kedua adalah A. Okey, yang pertama Nadia jawab B iaitu cap perakuan. Okey. Dan yang kedua ialah A, cap kolektif. Okey, sebenarnya semasa Mira menjual tadi produk tadi kan kat depan tadi kan. Ya cikgu. Okey, dalam level tu ada cap kolektif. Oh ya ke cikgu? Ada cap kolektif. Saya bagi contoh cap kolektif ialah cap halal. Tanda halal. Okey. Tak apa. Okey, baik. Dia ada cap kolektif kan. Okey, dan ada cap perakuan. Kalau kita di bawah pertubuhan, sesuatu pertubuhan kata pertubuhan penternak, tenusu semua, okey, kita boleh gunakan cap perakuan lah. Okey. Baik. Kita lihat jawapan tadi. Ya, betul Okey, betul jawapan Nurul Nadia tadi. Okey. Tahniah Nurul Nadia. Baik cikgu. Ada soalan lagi cikgu selepas ni? Ada. Ada, silakan cikgu. Boleh saya teruskan. Cikgu. Okey, baik. Okey. Item yang keempat kita lihat sebahagian daripada pernyataan dalam jadual 4 berkaitan hak eksklusif pemilik reka bentuk perindustrian berdaftar. Okey, berdasarkan jadual 4, tandakan tik bagi hak eksklusif yang betul dan pangkal untuk yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, kita nak lihat hak eksklusif pemilik reka bentuk perindustrian berdaftar. Pertama, membuat, menciplak, menjual, mengimport, membeli. Okey, saya rasa mudah ya. Mungkin Mira pun boleh jawab. Betul tak? Saya cuba cikgu. Silakan Mira. Saya cuba dulu ya. Ya, betul. Okey. Kalau antara ni saya cuba jawab satu, yang salah sudah semestinya menciplak tu mesti salah cikgu. Okey, baik. Itu jawapan saya. Okey. Kita dengar jawapan murid-murid pula. Ya, silakan Adam. Nampak cikgu? Ya. Nampak Adam? Tak. Oh, tak nampak. Okey, tak apa. Kita Adam besarkan tak untuk Adam. nampak. Okey. Sekejap sikit. Okey, Kita boleh Adam? Silakan Marsha. Adam cikgu. Oh, Adam. Adam ke Marsha? Okey, Adam dulu lepas Marsha cikgu. Okey, baik. silakan Adam. Mengimport tu betul kot. Mengimport betul. Okey. Okey, tak apa. Kita dengar dulu jawapan murid lain cikgu. Okey, itu jawapan Adam. Silakan Marsha. Marsha, silakan Marsha.
Membeli salah. Membeli salah. Okey. Yang lain menjual? Menjual Betul. Menjual betul. Okey, betul. Membuat, Marsha? betul. Betul. Okey, jadi kita lihat, kita semak jawapan Mira dan murid-murid kita yang lain. Okey, cikgu. Okey. Wah, semuanya hebat-hebat belaka. Okey, jawapan yang murid-murid berikan semuanya betul. Wow. Okey, tapi kita dah lihat kan tadi macam Mira pun dah boleh meneka jawapan mana yang salah. Okey. Ini hak eksklusif pemilik reka bentuk perindustrian berdaftar. Ya. Baik, cikgu. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang berikutnya. Okey. Jadual 5 Silakan, cikgu. menunjukkan fungsi cap dagang. Okey, fungsi kualiti, fungsi ekonomi, fungsi asal dan juga fungsi pemasaran. Okey, berdasarkan jadual 5, padankan fungsi cap dagangan dengan penyataan yang betul dengan menulis mula fungsi cap dagangan pada ruang jawapan. Penyataan fungsi cap dagangan. Yang pertama, cap dagangan sebagai alat pengiklanan sangat berkesan kerana pengguna membeli sesuatu kelaran akibat terpengaruh dengan iklan yang berterusan. Okey. Kemudian yang kedua, cap dagangan dapat menunjukkan sumber yang bertanggungjawab mengeluar atau menjual sesuatu barangan atau perkhidmatan. Kemudian yang ketiga, cap dagangan yang membolehkan pengguna memilih kerana berkeyakinan terhadap barang atau perkhidmatan berkenaan yang kualitinya terjamin. Cap-cap yang telah established di pasaran menjadi aset yang sangat bernilai dan cap tersebut boleh dilesenkan atau difranchiskan. Okey, semuanya berkaitan seperti yang kita lihat masa Mira menjual tadi kan. Kenapa saya memilih botol yang mempunyai label. Okey, kita persilakan Raudah untuk menjawab. Baik, Raudah. Ya, Raudah yang pertama. Untuk yang pertama, fungsi Pemasaran. Fungsi pemasaran. Okey. Baik, Raudah. Okey. Nak tanya yang kedua ke, cikgu? Ya, silakan Okey. teruskan yang kedua. Silakan. yang kedua, fungsi asal. Fungsi asal. Okey, kita lihat. Yang ketiga. Yang ketiga, kualiti. Kualiti. Okey. Dan yang keempat. Yang keempat, ekonomi. Fungsi Ekonomi. Okey, kita lihat apakah clue untuk jawapan yang pertama. Kerana pengguna membeli sesuatu keluaran akibat terpengaruh dengan iklan. Okey, itu keyword kata kuncinya. Okey, kemudian cap dagangan dapat menunjuk sumber yang bertanggungjawab. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, cap dagangan membolehkan pengguna memilih. Okey, kerana berkeyakinan. Dan yang ini established di pasaran. Okey, kita lihat betul tak jawapan Raudah tadi. Okey. Okey, yang pertama fungsi pemasaran. Okey, betul Raudah. Tahniah Raudah. Kemudian yang kedua, cap dagangan sumber yang bertanggungjawab fungsi asal. Betul juga, Okey, tepat. betul juga. Okey, kemudian yang ketiga fungsi kualiti. Okey, kerana berkeyakinan, saya berkeyakinan. Kemudian yang keempat fungsi ekonomi. Okey, sudah terkenal kan? Okey. Wow, betul semua lah dapat 4 markah. Tahniah Raudah dapat menjawab dengan baik. Okey, Okey. alhamdulillah. Okey, itu untuk Raudah, cikgu. Ya. Kita pun ada soalan yang ke-6 pula. Okey, kita teruskan ya. Teruskan, cikgu. Okey, contoh soalan 6. Sebahagian daripada penyataan pada jadual 6 berkaitan dengan impak terhadap jenayah cyber. Berdasarkan jadual 6, tuliskan benar bagi impak yang betul dan palsu untuk yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Kita lihat penyataan impak jenayah cyber. Apa kesannya? Mengancam data dan keselamatan, menaikkan nama sesebuah negara, memberikan keuntungan wang ringgit, mengaitkan maruah dan reputasi individu atau organisasi. Sasi. Okey, cikgu. Okey. Sebab kat sini ada 4 soalan, kita pilih 4 orang murid lah, cikgu. Tadi Boleh. Raudah dah dapat 4 markah ni. Kena kejar ni. Baik, kita pilih. Kita teruskan dengan Amar mula-mula. Mengancam data dan keselamatan, Amar? Benar. Benar. Okey, benar ya. Baik, Okey. Amal jawab benar. Okey, yang kedua, kita silakan Nadia. Palsu. 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 Okey. Yang ketiga. Yang ketiga, silakan Adam. Palsu. Palsu.
Okey, Baik. dan yang terakhir kita persilakan Marsha. Benar. 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 Okey, benar. Kita lihat okey, soalan ni saya rasa soalan ni agak mudah. Kita lihat jawapan yang betul Wow. Okey, benar, palsu, palsu, benar. Betul Baik. Okey, jadi murid-murid semua dapat mengenal pasti impak daripada jenayah cyber. Ya, Okey. tahniah semua murid-murid kerana dapat jawab dengan tepat sekali. Jadi cikgu, sebab Ya. mereka jawab dengan betul, kita berhenti berehat seketika cikgu. Baik, Mira. Selepas ini cikgu ada banyak lagi soalan-soalan yang ingin dikongsikan kepada semua calon-calon SPM, tapi kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 di mana hari ini kita belajar mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Kalau di sini botol susu ataupun botol ini yang Mira pegang mempunyai tanda ataupun label yang sangat baik dan juga sempurna. Ini adalah contoh sesebuah packaging barangan yang baik. Kan cikgu? Seperti Ya, mana yang betul, cikgu Mira. telah jelaskan tadi. Ada logo, ada jenama, ada sijil halal, ada nutrisi dan ada juga kebaikan di dalam produk tenusuk ini. Baik cikgu, tadi kita dah berhenti pada soalan untuk murid-murid calon SPM. Ya, betul, Kita pun Mira. ada soalan lain juga yang cikgu Ya, ingin kita nak fokuskan. teruskan dua lagi soalan bahagian A, Mira. Boleh, cikgu. Okey, saya teruskan. Boleh, Okey, cikgu. kita lihat soalan yang ketujuh. Okey, X pada jadual 7 merujuk kepada etika berkomunikasi. Okey, X membina dan mengekalkan persekitaran dalam talian yang menyenangkan, selesa dan cekap. Okey, berdasarkan jadual 7, X merujuk kepada apa? Okey, siapa nak cuba jawab? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Okey, Nadia angkat tangan. Okey, Silakan silakan Nadia. Nadia. X merujuk kepada netiket. Netiket. Okey. Sebenarnya kena tambah sedikit lagi. Okey, kita lihat jawapannya ialah fungsi netiket. Okey, ini ataupun tujuan lah, tujuan netiket. Netiket dalam bahasa Melayu boleh juga dipanggil netika lah. Wah, Okey, okey, dari Melayukan. Okey, membina dan mengekalkan persekitaran dalam talian yang menyenangkan, selesa dan cekap. Sebab itulah saya kata tadi, saya dah tegaskan bahawa bila kita berada di media sosial dan sebagainya, apabila kita hendak melontarkan sesuatu pendapat dan sebagainya, kita mestilah menjaga etika yang tertentu lah. Okey. Baik. Kita pergi soalan yang terakhir untuk soalan bahagian A. Kita lihat soalan yang ke-8. Jadual 8 menunjukkan contoh reka letak trend grafik. Okey. Kita lihat dia bagi satu rajah A dan juga B ni. Kita lihat jadual 8 ni. Okey, berdasarkan jadual 8, jelaskan contoh reka letak trend grafik dengan konsep yang betul dengan menulis A dan B pada ruang jawapan. Okey. Konsep reka letak trend grafik yang pertama iaitu dinyatakan dual tones. Okey. Yang kedua iaitu half tones. Okey. Jadi siapa yang nak cuba jawab ni? Okey, murid-murid di rumah? Okey, Adam nak cuba jawab cikgu. Okey, Saya pula yang silakan, jawab. Adam. Saya pula yang pandai-pandai. Silakan Tak apa, Adam. saya rasa Adam boleh jawab. Okey, silakan Adam. Okey, Yang dua pertama tone yang tu mana tu? B. B. Yang pertama Yang B, kedua tu A. A. Okey, yang pertama B. Okey. Okey. Adam, saya nak Yang tanya. kedua. Kenapa kamu pilih katakan yang kedua ni A, half tone? Ada boleh beri alasannya tak, Adam? Boleh, Adam? Kenapa Adam? Okey, tak apa, tak apa. Adam mungkin dah lupa kan. Okey, dah belajar, dah lama belajar kan. Okey, tak apa. Okey, senang je. Okey, saya bagi clue-nya di sini. Okey, kalau kita lihat image pada raja A ni, okey, dia nampak bentuk dot dot dot. Okey, apabila kita nak mencetak, okey, kita nak keluarkan kesan titik-titik ini, okey, itu dipanggil half tones. Okey, maka automatiklah jawapan satu lagi ialah dual tones. Okey. Okey, tahniah Adam. Jawapan kamu betul. Okey, Ya, bagus. tahniah, Adam. Okey. Alright. Jadi kita dah tamat bahagian A. Saya rasa murid-murid okey
boleh menjawab dengan baik sekiranya mereka dapat menguasai, dapat melihat di manakah letaknya kata kunci. Okey. Alright, seterusnya kita pergi kepada sedikit teori sebelum kita beralih kepada soalan bahagian B. Okey. Jadi kita nak lihat bagaimana kita nak mengira kos projek bagi penghasilan karya grafik digital. Okey Mira kan, nak keluarkan label tersebut mestilah melibatkan kos. Betul tak Mira? Okey, jadi kita nak lihat apakah kos-kos yang terlibat dalam satu pengeluaran produk grafik, produk grafik digital. Okey, yang pertama ada kita bahagikan kos ini kepada dua, iaitu kos tetap dan juga kos berubah. Okey, tengok tajuk ke atas pun insya-Allah semua orang boleh fahamlah. Okey, tetap maksudnya dia tidak berubah. Walaupun pengeluaran semakin meningkat. Okey, jadi kos tetap ni dia malar sahaja. Dia tak akan berubah-ubah. Okey, saya bagi contoh sewa kedai. Okey, setiap bulan kita akan bayar sewa yang sama. Insurans kedai, gaji pekerja, setiap bulan kita akan bayar gaji dengan jumlah yang sama, cukai, perkakasan dan perisian, serta mesin pencetakan. Yang ini maksudnya kos tetap sebab dia tak akan berubah, dia kekal. Okey, kemudian kita lihat kos berubah. Kos yang boleh meningkat ataupun berubah mengikut kuantiti. Okey, kuantiti dan kualiti. Kalau kita nak banyakkan kuantiti, kita nak keluarkan, so kos akan meningkat. Ataupun kita tukar daripada kualiti yang biasa kepada kualiti yang lebih baik atau tinggi, maka kos juga akan meningkat. Okey. Kemudian kita lihat ia juga bergantung pada harga pasaran semasa. Katakan bahan mentah kita kan. Okey, bergantung pada harga pasaran. Okey, contohnya kalau kita nak buat kuih, tentulah tepung, gandum kan. Okey, jadi kita melihat juga kepada harga pasaran. Okey. Alright, kita lihat kos bahan mentah, kos buruh langsung, belanja langsung, kilang dan juga sebagainya. Kos buruh langsung ni maksudnya kos buruh, tenaga pekerja yang kita gunakan yang terlibat secara langsung untuk mengeluarkan produk tersebut. Okey. Seterusnya, kita lihat kos bahan. Jadi tadi saya pun dah ceritakan sedikit tentang kos bahan. Kos keseluruhan pembuatan produk. Faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendah kos bahan ialah harga, kuantiti, kualiti sumber bahan mentah, masa dan tempat sesuatu pengeluaran produk yang direka. Ini faktor kos bahan lah. Okey, elemen kos pengeluaran. Okey, kemudian yang kedua ialah kos upah. Kos bayaran kepada pereka grafik yang diupah oleh pihak syarikat. Pereka grafik yang bertanggungjawab untuk menghasilkan rekaan grafik yang terbaik dan memenuhi kehendak klien. Okey, kalau kita lihat kos upah, ia juga melibatkan pengalaman seorang pereka grafik itu. Semakin berpengalaman, semakin diiktiraf, maka harga upah yang diberikan kepada mereka tersebut dia akan lebih tinggi. Alright. Okey, kemudian seterusnya kita lihat cost overhead. Kos yang tidak terlibat secara langsung dalam pengeluaran produk ataupun perkhidmatan. Contoh cost overhead ialah kadar bayaran. Apa dia kadar bayaran ni? Kadar bayaran ialah saya beri contoh bil elektrik, bil telefon, bil internet, bil air, itu adalah kadar bayaran. Baik. Dan juga penyelenggaraan peralatan dan mesin. Jadi kita dah katakan kita ada mesin pencetak. Di samping kita buat pengeluaran, kita juga kenalah selenggara supaya kualiti produk kita terjamin. Okey, cikgu. Alright, kita soalan. lihat. Soalan bahagian B. Tentu Mira pun dah tak sabar kan? Betul, cikgu. Okey. Soalan kira-kira, cikgu? Ya, soalan bahagian B ni melibatkan banyak soalan kira-kira lah. Tapi taklah sesukar mana. InsyaAllah semua pelajar ataupun semua murid-murid dapat menjawab dengan baiklah. InsyaAllah. Okey, kita lihat jadual 10 menunjukkan butiran harga bagi tempahan gegantung ataupun biasanya dikenali sebagai banting lah. Banting kan. Untuk ukuran 1 kaki persegi. 1 kaki darab 1 kaki lah. Mengikut pilihan resolusi dan jenis. Okey, resolusi yang pertama 720 dpi. Okey, bahan jenis A harganya RM2 sekaki persegi. Bahan jenis B RM1. Kemudian kita lihat resolusi yang kedua iaitu 1200 dpi. Ini resolusi yang lebih tinggi. Okey, kita lihat bahan jenis A, kita lihat harganya RM2.50. Okey, bahan jenis B RM1.50. Di sini kita lihat perbezaan resolusi menyebabkan harga pun
berbeza lah. Kos yang kita perlu keluarkan juga berbeza. Okey, berdasarkan jadual 10, hitungkan kos upah untuk A. Sekeping gegantung yang berukuran 5 kaki darab 2 kaki yang menggunakan bahan jenis A resolusi 1200 dpi. Okey, kita lihat ini ya, ukuran dulu. Bahan jenis A resolusi 1200 dpi. Okey. Okey, murid-murid semua bila dapat soalan, jadi perhalusi soalan tersebut. Lihat butiran yang dikehendaki. Okey, Okey Okey, siapa yang nak cuba jawab soalan ini? Masing-masing tengah buat pengiraan, cikgu. Tengah buat Saya pun pengiraan. nak cuba. Okey, Marsha dah siap kira. Okey, silakan Marsha. Jumlah luas 10 kaki persegi. Okey, seterusnya. So kalau cara kira dia 10 darab dengan RM RM2.5, so dapat RM25. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, jumlah luas, betul. Pertama kali kita kena kira jumlah luas dulu, 10 kaki persegi, dan kita pengiraannya 10 darab RM2.50. Jadi jawapannya RM25. Tahniah Marsha. Okey. Tahniah Marsha. Okey, bagus Marsha. Okey, kita beralih kepada soalan B. yang B. Okey, sekeping gegantung yang berukuran sama dengan 4A yang menggunakan bahan jenis B. Okey, cuba Ainul. Resolusi 720 dpi. Ainul? Silakan Ainul. 10 darab RM2.50. 10 darab RM1 sama dengan RM10. Okey, RM10. Kita lihat pula, kita cuba tanya kepada Nadia, Nadia? untuk yang kedua, resolusi 1200 dpi. Silakan Nadia. 10 darab RM2 sama dengan Betul. Dia pula dia 10 Teruskan je. Selesai. RM20 sama dengan RM20. Okey, kita lihat saja jawapan kedua-duanya. Okey. Okey, yang pertama, resolusi 720 dpi, iaitu ukuran 10 kaki persegi. Harganya RM1 je, jadi senang darab RM10. Okey. Yang kedua tadi, okey, luas masih sama. Okey, kita cuma darab sebab bahan yang berbeza, resolusi yang berbeza, RM1.50, jadi harganya RM15. Okey, ada pembetulan sedikit mungkin Nadia tadi. Okey. Okey, kita terus kepada soalan berikutnya. Berikan 2 faktor beserta penerangan yang boleh mempengaruhi kadar kos dalam penghasilan karya grafik seperti yang dinyatakan dalam jadual 10. Okey, apakah faktor yang pertama? Okey, silakan Marsha. Faktor pertama, resolusi. Okey, kenapa penerangan dia? Semakin tinggi resolusi, semakin tinggi kos percetakan. Okey, faktor yang kedua boleh tak Marsha terus jawab? Faktor kedua, jenis bahan. Ya. Silakan, teruskan. Bahan percetakan yang mempunyai kualiti yang lebih baik juga akan meningkatkan kos percetakan. Okey, betul Marsha. Okey, kita lihat okey, resolusi dan juga jenis bahan. Sebenarnya ada lagi model bagaimana kita nak menentukan harga sebuah produk grafik, iaitu swim test. Kalau pelajar murid-murid masih ingat, iaitu swim test S untuk saiz syarikat yang menempah reka bentuk grafik tersebut. Okey, W ialah what, apa jenis produk yang diinginkan. Okey, I ialah impact, berapa besar impact yang dia nak. Okey, M ialah market, pasaran. Okey, pasaran, berapa luas pasaran. Kemudian test, kita pergi kepada T ialah time, masa yang diperlukan untuk menyiapkan produk grafik tersebut. I ialah test, E bukan time. Okey, tadi saya tersasul. E ialah experience, pengalaman pereka grafik. Okey, S ialah skill, kemahiran pereka tersebut, dan T ialah attitude. Attitude siapa? Attitude klien kita. Okey, itulah patutnya. Cikgu.
panjang penjelasan cikgu tu Ya, kan. okey. Okey, saya nak belajar dengan lebih lagi tentang akronim yang cikgu nyatakan tadi. Ya, Apa kita betul. berhenti berehat seketika cikgu? Ya, silakan. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita dah berada di dalam segmen yang terakhir di dalam Sukses SPM 2021 di mana hari ini kita belajar tajuk keusahawanan. Kita ada lagi soalan cikgu. Dan Ya, cikgu ada ingin soalan sambung lagi. Silakan cikgu bagi Okey. soalan seterusnya. Terima kasih Mira. Okey, soalan yang terakhir iaitu kita lihat soalan bahagian B. Kira jumlah seunit kain rentang mengikut kos yang dipaparkan pada jadual dengan tepat. Okey, kita lihat Okey, ini kain rentang, ukurannya diberikan 8 kaki, darab 4 kaki. Okey. Kita lihat apa soalannya. Okey, yang pertama kita nak kira kos bahan. Okey, kita lihat bahan yang diberikan. Yang pertama jenis 1 tarpaulin, harga satu kaki RM2, satu kaki persegi ya. Bilangan kaki persegi yang diperlukan ialah 32 kaki persegi. Yang kedua ialah kos cetakan RM50 sen. Okey, sama juga jumlah kaki persegi untuk sebuah banting tadi. Okey, kita minta kepada Amar lah untuk memberikan jawapan. Okey, Amar. Okey, yang pertama ni apa jawapannya, Amar? Silakan Amar. Yang satu jumlah dia 64. Okey. Yang kedua jumlah dia 16. Okey. Total semua sekali jumlah dia 80. Okey, 80. kita lihat jawapannya. Okey, 64 tambah RM16. Operasinya cuma darab sahajalah. Okey. Okey, harga satu kaki persegi dengan bilangan kaki persegi yang diperlukan. Okey, so jawapannya RM80. Kita lihat, kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu kos upah. Okey, bilangan pekerja ada 2 orang, masa 1 hari iaitu 8 jam, kadar upah RM15. Mereka bentuk dan juga memasang. Okey, siapa nak cuba? Silakan Nadia. Silakan Nadia. Untuk kos upah kita kena tambahkan semua. Jadi kita kena tambahkan bil elektrik, bil air dengan bil internet. So semua sekali RM7.50. Ini kos upah Nadia. Okey. Kos upah Nadia. Kos upah Nadia. Apakah formula kos upah Nadia? Kos upah kita kena darabkan bilangan pekerja, harga upah dengan kadar upah itu sendiri. Okey, dengan masa ya, Nadia. Okey, masa. so berapa yang kamu dapat jawapannya? Semua sekali RM117.50. Ai, tinggi sangat tu Tinggi upah tu. sangat. Okey, kita lihat Okey, bilangan kita ada pekerja jawapannya. 2 orang. Okey. Okey, masa 1 hari RM15. Okey. Jadi RM 2 darab 1 darab 15 berapa? RM30. RM30. Betul jawapan Mira. Kita lihat. Okey, itu formulanya bilangan pekerja darab masa darab kadar upah ya. Okey, jawapannya RM30. Kita beralih pada soalan berikutnya. Okey. Cost overhead. Okey, ini adalah cost overhead, elektrik, air dan internet. Ini mudah je ni. Siapa yang nak jawab ya? Adam, silakan Adam. RM7.50. RM7.50. Tambahkan saja ya. Sangat mudah. Okey, seterusnya kita nak kira kos pengeluaran. Okey, siapa yang nak cuba ni kos pengeluaran? Mungkin Ainul? Adam teruskan Adam. Adam teruskan. Silakan Adam. Kos bahan darabkan dengan upah darabkan dengan kos overhead. Bukan darab Adamnya, operasi. Tambah. Ada clue kat sini. Okey, tambah. Okey, teruskan Adam. Kos bahan tadi berapa Adam? Kos bahan tu RM80. Okey. Kos upah? Kos upah RM30. Kos overhead? RM7.50. Okey, kita lihat. Okey, berapa jumlahnya Adam? Jumlah keseluruhan. RM117.50. Okey, RM117.50 untuk menyiapkan satu kain rentang. Kita belum masuk lagi
tentang pengiraan margin keuntungan. Mungkin kita boleh sentuh nantilah sesi yang lain lah. Okey, tapi tak apa. 3 markah dah untuk Adam tu. Dapat juga markah yang penuh. Tahniah Adam dan juga semua murid-murid yang lain yang berjaya menjawab. Tapi kan cikgu, sebabkan mereka dah berjaya jawab banyak soalan dengan tepat ni cikgu, saya nak tanya pendapat mereka pula. Oh, silakan Mira. Tentang mata pelajaran kita. Tadi kita dah tanya 3 orang murid yang pertama. Sekarang ni saya nak tanya lagi 3 orang murid kita, iaitu Adam. Okay. Saya tanya Adam. Okey Adam, apa yang Adam dah rasa ataupun faham tentang mata pelajaran ni setelah kita dah belajar ni? Dari apa yang saya pelajari, saya dapat mengetahui etika seorang pereka grafik, isu etika dan perundangan, bidang undang-undang dan intelek dan banyak lagi. Ya, betul. Okey, seterusnya kita nak minta Nadia. Daripada apa yang saya pelajari dalam mata pelajaran reka bentuk grafik digital dan dalam tajuk kesusanan ini, saya dapat pelajari tentang etika seorang pereka bentuk grafik, cara kos pengiraan pengeluaran dengan banyak lagi lah. Dengan banyak lagi lah. Maksudnya memang betul-betul banyak dan mereka dapat fahami dengan jelas. Itu yang sangat penting sebenarnya supaya ilmu yang cikgu terangkan hari ini dapat sampai kepada mereka. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua calon-calon SPM yang telah meluangkan masa pada hari ini dan belajar bersama-sama sehingga ke penghujung rancangan. Saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu atas masa dan juga kesudian cikgu memberikan ilmu dan tunjuk ajar kepada kami. Diharapkan anda di rumah pun dapat juga menjawab soalan dengan baik dan menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih. Terima kasih kepada anda yang menonton sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Salam sejahtera semua. Didik TV KPM